Assalamualaikum, salam Jumaat, salam Bulletin Gadget. Minggu ni kita ada beberapa berita menarik. Contohnya macam Samsung, dia nak buat kamera 576 megapiksel. Lepas tu, U-Mobile sekarang dah ada home broadband. And then kita ada pelancaran rasmi Realme Pad. Dan untuk berita lebih lanjut, tonton video ni sampai habis. Realme perkenal tablet dan telefon baru. Semalam Realme telah adakan satu acara pelancaran yang mana dia orang memperkenalkan beberapa peranti terbaru seperti Realme 8S, Realme 8i dan juga tablet Realme Pad. Tablet pertama daripada Realme ni hadir dengan rekaan 6.9mm ketebalan dan berat sekitar 440 gram. Realme cakap rekaan sebegini mudah untuk digunakan di mana-mana saja walaupun hanya menggunakan sebelah tangan. Dari segi binaan, Realme Pad menggunakan alloy aluminium dengan dua pilihan warna iaitu Real Grey dan Real Gold. Dari segi ukuran skrin paparan, Realme Pad hadir dengan 10.4 inci IPS LCD dengan resolusi 2000x1200. Selain itu, terdapat juga 4 speaker daripada Dolby Atmos dan dibekalkan dengan bateri berkapasiti 7100 mAh. Tablet ni menyokong pengecasan 18W serta pengecasan berbalik. Siap ada reverse charging lagi. Untuk pemprosesan, Realme Pad didatangkan dengan Helio G80, memori sehingga 4GB dan storan 64GB. Dia ada dua varian iaitu Wi-Fi, yang keduanya adalah Wi-Fi dan 4G. Dan untuk harga jualan kat India bermula sekitar 800 sehingga paling mahal RM1,015. Selain Realme Pad, Realme juga diperkenalkan Realme 8S dan Realme 8i. Kita mula dengan 8S dulu. Peranti ini adalah yang pertama menggunakan MediaTek Dimensity 810 bersama-sama memori 8GB RAM dengan storage 128GB. Ada juga support microSD card. Bahagian belakang terdapat 3 lens iaitu 64MP utama, 2MP untuk portrait dan 2MP untuk makro. Sementara untuk kamera selfie adalah 16MP. Saiz skrin paparan hadir dengan 6.5 inci LCD Full HD Plus dengan kadar segar semula 90Hz. Untuk bahagian bateri, ia menggunakan 5000 mAh bersama pengecasan pantas 33W. Sebuah lagi model adalah Realme 8i dan ini merupakan peranti pertama yang menggunakan chip Helio G96. Realme 8i hadir dengan skrin 6.6 inci LCD Full HD Plus dan menyokong gamut warna 100% DCI-P3 dan kadar segar semula 120Hz. Untuk bahagian fotografi, ia hadir dengan lensa utama 50MP yang dipadankan dengan dua lensa 2MP untuk portrait dan makro. Sementara itu, untuk lensa bahagian hadapan menggunakan 16MP. Melengkapkan lagi phone ni adalah bateri 5000 mAh tetapi pengecasannya hanya 18W sahaja. Untuk bahagian memori pula, ia menghadirkan RAM 6GB, storage 64 ataupun 128GB dengan sokongan slot kad microSD. Untuk makluman anda semua, kedua-dua phone ni dia menyokong DRE iaitu fungsi tambah RAM maya. Dan harga jualan dekat India sekitar 1000 ke 1100 untuk Realme 8S. Manakala Realme 8i pula harga dia sekitar 800 ke 900. Jika kita convert kepada harga Malaysia lah. Masuk tak masuk Malaysia, kita tunggu. Kesatuan Eropah minta telefon pintar ada kemaskini security sehingga 7 tahun. Kita dah tahu beberapa pengeluar dah memanjangkan tempoh kemaskini untuk model-model telefon diorang. Seperti contoh macam Samsung, awal tahun ni diorang cakap diorang akan bagi update sehingga 4 tahun. Tetapi Kesatuan Eropah ataupun EU, diorang nak tempoh lebih lama iaitu 5 tahun. Dan dalam tempoh tersebut, diorang mahukan alat ganti baik pulih untuk telefon-telefon pintar tu dijual pada harga yang munasabah. Walau bagaimanapun, menurut His Online, kerajaan Jerman mahukan tempoh lebih lama iaitu sehingga 7 tahun untuk kemaskini security kepada telefon-telefon pintar ni. Ini termasuk servis baik pulih peranti kerana apabila telefon mengambil masa yang lama untuk dibaik pulih, pengguna akan cenderung memilih membeli telefon baru. Buat pengetahuan semua, tak ada pun phone sekarang yang support security update sampai 7 tahun. Tetapi kita boleh ambil contoh macam Apple, iPhone 6s yang dilancarkan pada tahun 2015. Sampai sekarang iOS 14 ia masih lagi dapat. So anda macam mana pula? 7 tahun tu, lama tu. Bergerak dah phone. Samsung mungkin tawar sensor 576MP pada 2025. Hari tu, Samsung dia dah umumkan ISOCELL HP1, sensor kamera telefon pintar pertama dekat dunia 200MP.
Sekarang phone dengan sensor tu pun tak keluar lagi, dah pula timbul laporan yang mana menyatakan Samsung sedang merancang untuk keluarkan sensor kamera 576 megapiksel tetapi menjelang tahun 2025. Berita ni tak mengejutkan bagi korang yang biasa mengikuti laporan-laporan teknologi, yang mana pada Disember tahun lepas Samsung dia ada menyatakan sasaran untuk mengeluarkan sensor kamera 600 megapiksel. Dan pada waktu tu 600 megapiksel tu mungkin terarah kepada rakaman 4K dan 8K serta kualiti zoom yang lebih jauh. Okey, tolak tepi yang 600 megapiksel tu. Untuk 576 ni kita tak tahu apa-apa lagi maklumat terperinci. Cuma ada kabarannya menyatakan ia mungkin datang menjelang tahun 2025. Dan Samsung sebelum ni pernah nyatakan kalau sensor kamera 500 megapiksel tu ia hampir menyamai mata manusia. Kau bayangkan 576 dengan 600 megapiksel. Tapi usah khawatir, usah pening-pening kepala. Yang itu yang nak pening kepala Samsung. Macam mana dia nak hadirkan untuk telefon bintang, mungkin bonggol kamera tu akan lebih tebal. Ataupun ia boleh dimanfaatkan kepada teknologi lain lah, seperti pakai dekat drone ke, pakai dekat otomotif ke, pakai untuk VR, virtual reality. Sama-sama kita tunggu nanti macam mana. Okey, tambahan untuk ISOCELL HP1 yang 200 megapiksel tu, ada kabarannya yang baru-baru ni kedengaran telefon pintar flagship daripada Xiaomi mungkin yang pertama akan gunakan sensor kamera 200 megapiksel tu. Mungkin Xiaomi kah? Kita tunggu. Malaysia di tangga ke-6 dalam jenayah buli cyber peringkat global. Zaman kita kecil-kecil mungkinlah kena buli, suruh pumping ke, pergi beli KFC pakai duit Gitaria. Tapi zaman sekarang, zaman makin moden, teknologi makin canggih, kita ada pula kes buli cyber. Menurut laman analisis Comparitech, Malaysia berada di kedudukan ke-6 daripada 28 buah negara dalam buli cyber di peringkat global pada tahun 2018. Kedudukan ni adalah berdasarkan laporan kes buli cyber daripada ibu bapa melibatkan anak-anak diorang, yang mana Malaysia merekodkan 23% laporan. So, untuk negara yang paling banyak kes buli cyber dilaporkan oleh ibu bapa adalah India sebanyak 37%, Brazil 29%, US 26%, Belgium 25% dan Afrika Selatan sebanyak 26%. Jadi 23% tersebut telah meletakkan Malaysia di tangga kedua dalam rantau Asia untuk kes buli cyber. Kedudukan ke-6 ni bukanlah pencapaian yang membanggakan kita. Dia bukan macam kita menang pingat emas kat Olimpik. Kita tak boleh nak bangga benda ni. Dan di peringkat kementerian difahamkan KKMM dalam proses membentangkan undang-undang anti buli cyber kepada Kabinet. Untuk mana-mana yang tak tahu lagi, salah satu buli cyber yang dinyatakan sebagai satu kesalahan jenayah adalah body shaming. Kau kutuk dia gemuk, dia hitam apa semua. Kalau disabit kesalahan, anda semua boleh dikenakan, bukan anda semualah, pesalah boleh dikenakan denda RM50,000, tak kurang RM50,000, serta penjara tak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. So jangan body shaming, jangan buli cyber. Apa ni, kita happy lah kan. U-Mobile dah ada home fiber broadband. U-Mobile 3 hari lepas dia ada umumkan kerjasama dengan Allo Teknologi, dan yang mana kerjasama tu membuahkan Ultra Unlimited Home Fiber Broadband. Panjang nama, penat aku. Tapi buat masa sekarang ni, home fiber broadband daripada U-Mobile ni hanya terhad di kawasan perumahan terpilih seperti di Perak, Cyberjaya, Melaka, Kedah. Kat situ je yang ada. Untuk kawasan lain, dia akan dikembang luaskan lagi berperingkat lah. Kita tunggu je lah U-Mobile cakap macam mana. Terdapat 3 plan kelajuan yang ditawarkan, iaitu 100 megabit per second dengan harga RM129 sebulan, 500 megabit per second dengan harga RM199 sebulan, dan paling tinggi 1 gigabit per second RM299 sebulan. Harga ni adalah termasuk modem dan pemasangan di bawah kontrak selama 2 tahun. Okey, berita baik. Okey, bagi anda yang nak melanggan home fiber broadband ni dan dalam masa yang sama anda pelanggan sedia ada ataupun pelanggan baru Unlimited GX68 ataupun Unlimited Hero P79, P139 ataupun P99, anda boleh dapatkan diskaun sebanyak 50% untuk tempoh 24 bulan. 2 tahun tu bayar half price je. Okey, tak cukup half price. Ada lagi satu promosi yang mana bila anda daftar sebelum 16 Disember 2021 dan segala installation, pemasangan apa benda semua siap pada atau sebelum 15 Januari 2022, anda layak untuk dapat langganan percuma 1 bulan.
So, berminat tak dengan U-Mobile Home Fiber Broadband ni? Samsung Galaxy M22 akan tiba di pasaran tempatan. Telefon baru Samsung nak masuk lagi. Perkabaran awal, Samsung Galaxy M22 sebelum ni ia muncul di laman Samsung Rusia. Dan sekarang ni giliran Samsung Singapura dengan Malaysia pula. Buat masa sekarang ni kita tak tahu spek penuh Samsung Galaxy M22 ni, tapi ura-ura menyatakan ia bakal hadir dengan chip MediaTek Helio G80, RAM 4GB, Android 11, skrin 6.5 inci Super AMOLED serta kadar segar semula 90Hz. Bahagian bateri pula mungkin dibekalkan dengan kuasa 5000 mAh ataupun 6000 mAh dengan pengecasan 25W. Untuk maklumat lanjut lagi nanti kita tunggulah Samsung sendiri yang umumkan. Sekian saja Bulletin Gadget untuk minggu ini. Jangan lupa jaga SOP dan doa-doakanlah COVID-19 ini cepatlah berakhir. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.